الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menurunkan rahmat kepada kita manusia, khususnya kepada orang yang beriman, mukminin dan kaum muslimin, yang Allah khas beri taufik dan hidayah kepada mereka itu, supaya mereka dapat hidup di atas dunia ini dengan cara hidup yang ditunjuk aja oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku hamba kepada Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu hendaklah kita bersungguh dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal dengan amal saleh. Mudah-mudahan kita didapat rahmat daripada Allah yang sejati, dan janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sungguh. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala membenakan dunia ini untuk kita manusia menjadi tanaman mazra'atul lil akhirah. Dunia ini menjadi kebun, tanaman bagi manusia untuk dapat hasil buah-buahannya yang kita tanam, supaya kita guna dan juga ambil faedah di hari akhirat nanti bila kita pergi. Itu dinamakan dunia. Bukan dunia ini tempat la'ibun walahun. Sebab orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan dunia ini untuk la'ibun walahun, untuk permainan dan juga alat juga perhiasan saja. Permainan dan juga perhiasan saja, untuk menghiburkan hawa nafsu mereka, untuk memenuhi perasaan hawa nafsu mereka, sekadar itu saja. Tetapi kita umat Islam pasti sedar bahawa dunia ini adalah mazra'atul lil akhirah, untuk tanaman yang kita tanam supaya kita dapat haruannya di hari akhirat. Sebab itu benih-benih tanaman itu berbentuk hasanah dan juga sayyi'ah. Benih dia ada dua benih yang kita nak tanam di atas dunia ni untuk kita nak ambil di hari akhirat. Natijah akan keluar dari akhirat. Allah akan goyak pada kita, cerita pada kita di hari akhirat nanti, kata kita buah kita boleh banyak mana, dapat kelabak air belah mana, rugi besar mana, semua dihitung, dicerita oleh Allah SWT pada kita, dihisap oleh Allah.
Sebab itulah diperintah kepada kita umat Islam ini turun-temurun daripada nabi-nabi lagi, supaya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat daripada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mintalah kami boleh tanam benih-benih hasanah di atas dunia ini, dan supaya benih yang kami tanam di atas dunia ini ikhlas, bersih kerana Allah, ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat kami ambil habuan hasanah itu di hari akhirat nanti, surga Allah Subhanahu wa taala. Jauh kami daripada api neraka. Itu doa kita pada setiap hari. Kalau hanya kita berdoa sahaja kepada Allah dengan tidak gerak jiwa kita dan tidak turut dengan amal-amal bakti atau amal saleh, maka doa kita itu sia-sia. Sebab Allah Subhanahu wa taala nak ubah sikap seseorang manusia daripada dia tanam tanaman sayyi'ah, benih-benih sayyi'ah, benar tak molek atas dunia ni, nak ubah supaya dia boleh tanam benda hasanah atas dunia ni, daripada nak ubah jiwa dia, hati dia berasa nak ubah. Sebab Tuhan raya dah dalam Quran, Allah semua dah pada kita, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya Allah SWT ni dia tidak ubah, tidak ubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia tidak ubah sikap seseorang manusia sehingga mereka itu ubah diri mereka sendiri. Maka kalau kita nak pada benih-benih hasanah, nah kita kena cari. Sebab Allah Subhanahu wa taala banyak cara umum kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak utuskan nabi kecuali untuk menyampaikan rahmat kepada manusia di alam, dan jadi rahmat kepada alam. Diri Nabi menjadi rahmat bagi alam. Bila kita dah mengetahui bahawa Nabi itu berbentuk rahmat, rupa rahmat, maka segala yang dibentangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi dia nam sendiri ke orang lain, nan ke rahmat ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan raprakan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dah mana song Nabi ma yang doh hina cha pen rahmat ke alam. Ke siapa sih yuredo. Maka dengan sebab tu, nah Nabi kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dah sempurna segala-galanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tuhan dah rakyatkan katanya, Nabi dah bawa agama yang sempurna. Nikmat Allah SWT dah sempurna. Dan agama yang Tuhan redha, Allah yang rah. Dengan sebab itu, kalau kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tanam benih-benih yang hasanah, kena dikaji, kena belajar tingkah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, kerana ada di Nabi saat itu qudwah hasanah, contoh tauladan yang baik dalam ibadat Nabi, dalam muamalah Nabi, hubungan Nabi dengan Allah SWT, hubungan Nabi dengan makhluk Allah, berbentuk manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain daripada manusia. Bagaimana Nabi kita berhubung? Dengan sebab itulah syarat yang kita nak tanam hasanah di atas dunia ini supaya tumbuh di hari akhirat nanti. Syarat yang kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat nanti.
Nah, dia kena orang panggil ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas kepada Allah, tidak sekutu, tidak syirik dengan Allah sebagai rukun yang pertama. Kalau rukun yang kedua, ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Nah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din hunafa. Karena Allah SWT tidak suruh kita kecuali kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ikhlas hati kita kerana agama Allah SWT yang bersih. Tidaklah agama campur aduk dengan khurafat. Tidaklah agama campur aduk dengan perkara-perkara reka, bid'ah dan sebagainya. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala itu mesti kena ada rahmat daripada Allah. Hadis sebut dalam Quran, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina 'adda lahum 'adzaban alim. Maka jelas dalam Quran kata yudkhilu, dimasukkan man yasha'. Nah, bagi mereka, akan mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Nah, fi rahmati, ila rahmat Allah. Jadi, nak kita masuk dalam syurga ni kena duduk dalam rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah, dia kena buat semacam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bentuk rupa rahmat. Nak dapat rahmat Allah, kena turut Nabi. Nah, nak dapat syurga kena ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ikut Nabi adalah nak dapat rahmat. Orang dapat rahmat, dia dapat syurga Allah SWT. Waz-zalimina, bagi orang zalim, orang yang neraka untuk Allah Subhanahu wa taala, tasih turut Nabi, tidak ikhlas kepada Allah, neraka untuk Allah Subhanahu wa taala, tasih turut jejak langkah Nabi, dia tidak ada rahmat daripada Allah. Bila tidak ada rahmat daripada Allah, Allah akan sedia bagi mereka itu adzaban alim, azab yang sangat pedih pada mereka, neraka waliyadzubillah min dzalik. Sebab dia tanim dan sayyi'ah. Orang tanim dan sayyi'ah dia bawa kepada nar. Orang tanim dan hasanah bawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah SWT dah wayak tunjuk ajar kita tak tahu berapa kali dalam Quran. Kita sendiri orang panggil tak saya ambil pada di antaranya. Allah SWT wayak kata wa anna hadza sirati mustaqim. Jelas ayat dalam Quran. Nah, ini adalah jalanku yang betul. Nah, jalanku yang betul ni ke sentang orang cantik yang terus. Wattabi'u, jom tam ikut. Nah, ikut jalan hak Tuhan atur oleh Nabi itu supaya Nabi bawa kepala, kita ikut dia. Nah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan-jalan hak direkai oleh manusia banyak di antaranya. Nah, banyak manusia reka atas dunia ni, tahu berapa ribu. Nah, gini yang direkai oleh manusia. Sebab itulah. Nah, kalau kamu ikut reka manusia itu, fatafarraqa bikum an sabili, mu akan pecah. Nah, akan orang panggil jalan lain daripada jalan Allah SWT tunjuk. Dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Inilah Tuhan wasiat pada kamu. Yang Allah tak teran ke pecah, ke pun kan lah. Nah, wangwa pun ada yang perintah Allah SWT. Pemberdaya kamu, nah, akan takut kepada Allah SWT. Sebab itulah hak mana Nabi waris semua tu, hak Nabi takdim semua, Nabi namsal semua ni kita boleh pakai. Wa ma atakum rasul fakhudhu, apa sahaja yang Nabi bawa mai kita terima kalah, ikhlas. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu, apa sahaja yang Nabi kita suruh tinggal, maka kita tinggal. Itu hijau kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu perkara yang penting dalam hidup kita. Nah, nak menentukan kita dapat hasanah di akhirat ataupun tidak, nak tengok di atas dunia. Sebab itulah kita dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Adalah kamu saat itu. Nah, beramal dengan sunnahku, ikut sunnahku. Nah, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Karena sunnah yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi khulafa'ir rasyidin. Jadi sahabat Nabi khulafa'ir rasyidin dia buat terhadap Nabi balas mana. Kadang-kadang satu perkara Nabi nak buat untuk diri dia sendiri tak boleh. Dia kepada Allah SWT, kepada hamba.
kepada hamba Allah SWT, pada makhluk Allah. Kita pula terhadap Nabi belah mana? Tengok contoh sahabat. Sahabat dia buat terhadap Nabi belah mana? Kita buat belah tu. Cara ikram Nabi, cara ikut Nabi dan sebagainya kena berpandu kepada khulafa Rasyidin Al-Mahdiyyin yang ditunjuk ajar oleh Allah SWT min ba'di kama dia pada Nabi nanti. Abdu 'alaiha bin nawajid. Okey. Pegang dengan gigi gerahai kamu wa iyyakum muhdatsatukum. Dan adalah kamu jaga-jaga daripada orang panggil perkara reko'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebab asal benar reko'ah yang tidak usul asal daripada agama Allah SWT, ibadat tidak ada usul asal pada agama Allah SWT, maka itu adalah jalan yang jalan sesat, fatafarraqu an sabil, jalan yang kamu bercerai daripada jalan yang sebenar daripada Allah SWT. Sebab itulah Nabi besar pada kita kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Amalan saja yang kita buat yang bukan daripada suruhan daripada Allah SWT dan Rasul, bukan daripada suruhan Nabi SAW, semua amalan itu ditolak, tidak diterima. Sebab itulah kalau tengok dalam bulan Rajab membaik, bulan Syaban membaik, tidak ada amalan spesial khususi daripada bulan Rajab dan Syaban, walaupun satu amalan. Sebab hadis yang datang mari tentang semaya khususi pada bulan Rajab dan Syaban, puasa khususi tertentu pada bulan Rajab dan Syaban itu, kesemuanya kebanyakan hadis itu maudhu. Kalau tidak maudhu pun dhaif jiddan, dan juga dhaif yang nak pakar tak boleh. Kedua-duanya bukan nak sadar Nabi tak boleh. Nak royak kata Nabi buat amalan khususi pada bulan Rajab Syaban tidak boleh, langsung balas. Sebab tidak ada amalan khusus, kata puasa khusus bulan Rajab, semaya khusus bulan Rajab, baca Quran khusus bulan Rajab, dan juga bulan Syaban tidak ada. Hanya Nabi kita Muhammad SAW, dia puasa banyak bulan Syaban ni lebih pada bulan-bulan lain ni kerana ada beberapa sebab. Antaranya isteri-isteri dia qada puasa Ramadan pada bulan Syaban sebab bulan terakhir dah. Banyak isteri dia pakai qada puasa bulan Syaban, Nabi puasa ratif tu ya. Lepas Nabi dia pergi katanya, bulan Syaban ni hadis yang sahih, mereka kata Allah Subhanahu wa taala innahu syahrul turfa'u fihi al-a'mal ila Allah. Bulan yang Tuhan akak amalan kepada Allah SWT. Nak Prambon pesen tahun ni. Prambon pesen minggu ada, mana hari Senin dan hari Khamis. Dan Prambon. Kemudian pula hak pesen tahun ni. Tahun ni terjatuh pada bulan Syaban. Maka dengan tu Nabi kita dia kata uhibbu an turfa amali wa ana shaim. Aku suka bulan yang Allah SWT Prambon akak amalan aku saat itu dalam keadaan aku berpuasa. Karena tu ya. Sebab puasa saat itu supaya nak minta rahmat daripada Allah. Kita puasa ni bukan tentu bulan Syaban, bukan puasa bulan Syaban, puasa biasa, puasa hari Senin ke hari Khamis ke, ataupun puasa orang panggil Selasa hari itu kita puasa 3 hari dalam sebulan. Kita ambil benar ni saat itu. Namun Tuhan tengok orang panggil kita ni sabar dalam tahan makan dan minum nafsu kita bila kita puasa saat itu, supaya Allah Prabun kita biar dimulai innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Aku Tuhan tengok orang yang sabar saat itu, sebab puasa ni banyak sabar. Orang sabar ni Tuhan menyempurnakan pahala mereka itu bighairi hisab. Tuhan tidak kira. Banyak mana tak kira, tahu banyak mana Tuhan. Tujuan tu ya. Bukan panggil tujuan yang amalan khususi pada bulan Syaban, bulan Rajab tak ada sebut bulan Rajab, hanya bulan Syaban itulah tak sebut. Katanya Nabi suka Tuhan akan amalan dia dalam keadaan dia berpuasa. Karena orang puasa ni orang banyak sabar. Nabi Tuhan pahala pada dia dengan cara sempurna. Nabi penuh. Kalau 100 markah 100 markah penuh. 100 pahala penuh. Ada ini riwayat oleh Imam Nasai dan dihasankan oleh Imam Albani. Dengan sebab itulah kita umat Islam, walau bagaimana sekalipun kita kena jaga amalan kita dalam hidup kita, supaya kita tidak gelencir daripada jalan yang sebenar, supaya kita dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan bersyariat dalam Quran kata am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Ayat katanya ada membagi mereka itu syuraka. Orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia boleh buat syarat bagi mereka itu sendiri. Nah, daripada agama Allah. Buat syarat. Nah, nampak bahasa malak man istahsana syai'an faqad syarra. Yang nampak malak satu perkara dia buat syarat. Masuk dalam agama Allah. Sedekah tambah masuk agama Allah. Sedekah agama Allah ni, nah tak saya tambah sebab persis siap bakal dah. Atau buat. Nah, malam ya'zam bihillah. Bagi Tuhan tidak izin supaya dia tambah, tapi dia tambah. Namanya atau berani mereka itu ditambah. Tambah orang panggil satu perkara yang dia nampak malak masuk dalam agama Allah SWT dengan tidak diizin oleh Allah SWT. Sebab agama Allah ni, kama sidah tu hasa. Inna dina indallahi Islam. Agama Islam Allah SWT agama Islam. Agama Islam ni Tuhan jaga, tak sewa orang tambah. Tak perlu kepada manusia kita tambah dalam agama Allah SWT. Sebab tu namanya atas berani. Mereka tambah dengan benda Tuhan tak izin. Sebab Tuhan kata falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih. Maka jaga-jagakanlah orang yang menyalahi daripada suruhan Allah, daripada perintah Allah SWT, ayusibahum fitnah. Bahawa Tuhan nak datang pada mereka itu nak kena mereka itu fitnah. Ayusibahum adzabun alim. Ataupun mereka akan kena azab di akhirat saat itu sebagai azab yang sangat pedih. Bagi orang yang tidak beriman pada Allah dan gua yakin dengan Allah SWT, dia berani buat macam tu. Sebab orang panggil, dia wasa orang panggil dia buat nama lain. Sebab Allah SWT bui tazim, bui kepada syaitan, syaitan. Bui dia sana izin pada dia kita zin, mengelokkan, mencomelkan, maka benda-benda perbuatan manusia pun nampak malak. Sebab tu manusia dia buat apa-apa dia wasa malak belakang. Tak ada dia wasa tak malak. Siapa orang semua berala dia wasa malak. Siapa yang mengaku kata Isa tu anak Tuhan dia wasa malak. Yang mengaku kata Uzair ibnullah dia wasa malak. Saya siapa semua dewa semua pakai pun dia wasa malak. Tak ada wasa tak malak. Demikian juga orang yang buat perkara bid'ah, mereka dalam agama Allah, ditambah agama Allah, dia wasa malak juga. Tak ada wasa kata benda tu tak malak. Itu daripada syaitan yang izin pada syaitan witazin ataupun bimakar dalam Quran hawaya pada kita supaya kita dapat tahu dan dapat ditambih pada diri kita masing-masing. Sebab Allah SWT gaya pada kita Tuhan nasihat malak pada kita. Kata manusia ya ayuhan insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulati. Manusia ni Allah SWT menjadikan dia kerja dia ni berat, kerja bersungguh. Daripada pagi sampai malam, kerja dia tu daripada hidup dia sampai pada mati, kerja dia sungguh untuk nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja berat belaka manusia atas dunia, tak tapi ada saja. Kerja dia tak berhenti. Maka bila dia orang panggil, dia kena hadap Allah SWT. Kerja dia nak hadap ke Tuhan SWT. Ada kata lagi jauh pada Allah, dekat-dekat dengan Tuhan, mati pak jumpa dengan Tuhan. Famulati, maka dia mesti akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bertemu dengan Tuhan, dia akan hisap, dia akan berambun, amal itu kerja semua supaya Tuhan royak. Katanya, membuat balas ni boleh menyanyi. Buat balas ni, Tuhan marah. Lalu Tuhan kena pada hari akhirat esok ni, Tuhan berambun belaka. Hisap belaka segala amal dia. Dan Tuhan sudah hisap, fa'amman utiya kitabahu biyamini. Maka bila Allah SWT surat amal dia pada tangan kanan, ia terima dengan tangan kanan. Orang terima amal dia, nanti cek amal dia. Terima syahadah. Terima orang panggil aku yang kata dia ni amal balah ni berjaya. Cernya dia terima sebelah kanan. Maka orang hak Tuhan terima, orang dia boleh terima amal dia sebelah kanan ni, Tuhan kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan hisab dia sangat mudah. Tak ada kira sangat. Hisab cara mudah. Kita nak lihat ni. Allah mahasibna hisaban yasira. Kalau sama pada Allah. Ya Allah, minta tolong perambun kita, hisab kita dengan hisab yang mudah-mudah. Allah mahasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah pada kami hisab yang mudah. Perambun pada kami perambun yang mudah. Yang kamu pada payah. Apabila dia perambun mudah, dapat terima surat amalan dia sebelah kanan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allahu akbar. Ya Allah SWT, dia kelik kembali duduk dengan isteri dia dalam syurga, anak isteri dia dalam syurga dengan keadaan masrura semua. Kelik rumah sama. Ya sebab kita mari pada syurga. Mari letak dalam dunia ni tane amalan baik untuk masuk syurga. Kita ni benar jahat, sayyi'ah. Maka hanhi jauh daripada syurga.
Pergi jalan bang tak nak jalan ikut jalan Tuhan suruh. Jalan hak, jalan lain. Maka kita hanhi pada jalan sunnah. Nah, jauh daripada jalan sunnah. Maka dengan tu saat itu Tuhan akan perakbar kita. Segala tingkah laku kita, perbuatan kita Tuhan hisap laku. Bila bangkit pada mahsyar dah hisap. Bila hisap saat itu, nah bila kita dapat kejayaan, dapat timur, nah surah al-Kanim pakai cahaya belaka. Nah, anak isteri kita boleh makan juga, boleh timur. Nah, surah al-Kanim pakai klik wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Pakai klik dalam surga Allah SWT bersama dengan keluarga dengan keadaan senang. Itulah hak kita nak. Kalau tak ada kalau ni tak ada faedah apa kita hidup di dunia ni. Sebab Tuhan yang kata wa amman utiya kitabahu wara'a zahri. Bagi mereka terima surah amalan dia ni, terima oleh belakang. Kalau tangan kiri terima oleh belakang, malu kau ke. Malu nak menghadap muka. Nah, sebab kita buat benda salah. Nah, terima balik kiri, balik belakang. Paling belakang, terima balik kiri. Nah, nak ayat katanya bubuk amalan. Okey, pasal ni Tuhan kata fasaufa yad'u subura. Teriak menaung pada Allah SWT nak dia hancur, nak mati. Ya Allah, mintalah binasa kami. Mintalah Allah kalau jadi semacam tanah pun baik. Jadi semacam natal pun baik. Tuhan bakit dia hancur. Nah, Tuhan bakit tanah baik kami tinggal dia. Sebab Tuhan Allah SWT bakit kita bersama dengan segala benda kita milik dalam dunia ni. Nah, kita ada harta banyak mana bakit habis sama kita. Kita ada rumah banyak mana bakit habis sama kita. Kita ada kenderaan banyak mana bakit bersama kita. Kita ada harta banyak mana bakit bersama kita. Kemudian ia hisap so kita guna harta di jalan mana, kereta jalan mana, rumah jalan mana. Nanti kita milik kita guna bersama mana. Semua segala dihisap so tanah apa ping guna bersama mana. Hisap so gai habis tinggal di sore. Nah, karena benda tu jadi saksi penghayalatan kepada kita. Bukan mari tolong kita. Nah, bukan nak mari kita senang dengan harta dunia ni, tak. Tapi mari jadi lakhan tu. Supaya jadi payah lakhan pada kita, kita rasa milik dia, kita guna pada jalan mana dia boleh kecek belakang tanah boleh kecek. Kemudian dia semua saat itu hancur habis. Lepas tu tinggal kita sore bila kimo pula nak kata kita tak najah, tak berjaya, kimo tangan kiri, waktu dia teriak. Ya Allah, apa tak boleh jadi semacam apa ini milik. Jadi hancur tinggal dia ni masuk neraka. Nah, wayasla sa'ira. Kemudian dia masuk neraka. Harta dia tak masuk neraka. Nah, kemudian dia panggil kami dia guna. Dia ada milik tak ada masuk neraka. Kereta dia milik tak ada masuk neraka. Rumah dia milik tak ada masuk neraka. Dia masuk neraka. Sebab tu apa tak biar dia semacam pokok tu. Boleh dia hancur sama dengan pokok tu. Apa dia bakit dia hidup kekal dalam neraka. Padahal billah min dari itu. Sebab saya kata innahu kana fi ahlihi masrura. Saya kata nah sesungguhnya adalah kamu masa duduk dengan keluarga kamu dalam dunia ni musnah sangat. Nah, asalkan nama keluarga kita sudah boleh kita orang panggil zalim orang lain. Nah, dia orang panggil zalim orang lain. Nah, dia kendai orang lain supaya nak ambil keluarga kita masuk. Semua saat itu kita guna jalan zalim supaya bimbang takut keluarga kita. Nah, tak boleh benar sebenar. Nah, sebab kita buat benar salah dengan Allah SWT. Nah, kita nak segenap dengan keluarga kita. Tuhan kata inilah balasannya innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, kita biar orang lain saat itu masuk keluarga kita. Nah, nak senang keluarga kita. Tuhan kata innahu kana fi ahlihi masrura. Adalah kamu dulu dalam dunia mu tak kira salah dengan salah dengan Tuhan asal duk segenap dengan keluarga sudah. Nah, balasannya berlaku. Bagi orang yang mikir hari akhirat. Nah, belalah keluarga tak sunat pun, tapi asal dia betul dengan Allah SWT. Kalau dia betul dengan Allah, keluarga sunat malah. Tapi kalau dia keluarga sunat, dia tak betul dengan Tuhan, ni akan jadi balahnya. Tuhan ayat dalam Quran. Supaya kita pakai sedar. Nah, sebab itulah nah, dalam hidup kita dunia ni, nah kita tanya akanlah benda baik untuk kita nak pakai nah hari akhirat esok, nak pakai guna. InsyaAllah kita dapat diberkati oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير عباده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa bi Allahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.